Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma rabbi yassir wa tu'assir ya karim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dimuliakan tuan imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini. Dan antara doa yang biasa yang dah kita belajar bila hujan tu ialah doa Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hawalaina, sekitar kami, wala alaina, bukan ke atas kami. Iaitu kalau hujan itu datang, bahawa hujan tu menimpa, air itu pergilah tempat lain. Jangan dia menimpa kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam keadaan kebaikan ini kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada pagi ini untuk sekali lagi dengan tuan-tuan kita berbincang berkenaan dengan kitab Asas Akidah Ta'min Negeri Sembilan yang diambil daripada kitab Risalatul Tauhid. Kita pada hari ini tuan-tuan sampai pada muka surat yang ke 56. Iaitu berkenaan dengan sifat kudrah. Berkenaan dengan sifat kudrah. Kita dah tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu, asas kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia ada sifat nafsiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat salbiyah. Ada di sana sifat nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani. Ada 3 sifat. Nafsiyah itu ialah sifat wujud. Salbiyah itu ialah qidam, baqa, mukhalafatuhul hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ma'ani itu ialah kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Dan semua sifat-sifat ini adalah merupakan kaedah kita berfikir tentang Tuhan. Kaedah kita berfikir tentang Tuhan ataupun tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak kenal, kalau kita tak tahu batas kaedah kita berfikir dengan Tuhan, maka sesungguhnya macam mana kita nak faham konsep Tuhan? Kita tak tahu langsung berkenaan dengan kaedah-kaedah kita nak berfikir. Memanglah Tuhan itu tuan-tuan, semakin kita kaji, semakin kita tak kenal. Mungkin kaji, mungkin tak kenal. Mungkin takkan kenal pun. Kita nak tengok satu benda yang tak bertempat, satu benda yang tidak bermula, satu benda yang tidak ada akhirnya. Benda perkara-perkara yang tidak dapat kita gambarkan. Maka kalau kita lihat di situ, kita diajar beberapa disiplin berkenaan dengan ketuhanan. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita sampai pada sifat ma'ani. Iaitu yang pertama dalam muka surat 54 itu saya bacakan sekali lalu. Sifat yang pertama ma'ani. Sifat ma'ani dan ada 7. Iaitu pertama kudrah. Sifat kudrah. Dalam perbincangan ilmu tauhid ini, yang paling motan sekali tajuk tentang kudrah ni lah. Dia motan. Sebab bab kudrah ini ramai orang yang silap faham. Ataupun ramai orang di mana yang memahami, ataupun ramai orang
yang silap letak sifat kudrah ini. Nanti kita tengok. Sepenting-penting tajuk ataupun inti kepada ilmu tauhid ini ialah kudrah. Sebab dia berkaitan dengan qada dan qadar. Dia berkaitan dengan rukun iman, iaitu percaya kepada beriman dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ma'ani itu ada 7. Yang pertama kudrah. Pentingnya tajuk ini sehingga kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-qadariyatu majusu hazihil ummah. Orang yang berpahaman qadariyah adalah merupakan majusi kepada umat ini. Dia nak ngobarkan tuan-tuan, pentingnya berkenaan dengan sifat, kita faham sifat qadar ini, sifat qadar. Sebab ada hadis Nabi menyatakan, orang yang berpahaman qadariyah itu adalah merupakan majusi kepada umat ini. Jadi sifat yang pertama, kudrah. Maksudnya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kudrah, bermakna Allah Subhanahu wa taala secara mutlak untuk meniadakan sesuatu perkara. Kita dah bincang dulu. Yang ketiga, Allah berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendaki dan tiada kuasa lain yang dapat membantah serta menghalangnya. Kita dah bincang dulu. Sifat dalil nakli sifat kudrah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Adapun menyandarkan taksir, kita bincang dulu kan. Adapun menyandarkan taksir, iaitu memberi kesan kepada kudrah, itu majazi akli, iaitu bahasa kiasan yang dipahami oleh akal. 2. Kerana ia memberi kesan pada hakikatnya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan bahawa yang beri kesan ini kudrah Allah. Tidak, sebenarnya yang beri kesan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin, iaitu ulama-ulama yang benar. Adapun bagi orang awam, semua yang berlaku adalah perbuatan kudrah Allah. Orang awam biasalah mengobarkan, ni kenapa macam ni? Kudrah Allah Ta'ala. Kudrah Allah Ta'ala. Tapi kita sebenarnya macam mana? Adapun bagi orang awam, semua yang berlaku adalah perbuatan kudrah Allah. Maka yang demikian itu haram, kata setengah ulama. Maka itu adalah haram, kata setengah ulama. Macam itu gambar macam mana kan? Macam mana ada bahagian dia? Dah bahagian dia kan. Itu pun kita kudrah apa, itu pun sifat qadariyah juga. Macam mana dah bahagian dia? Macam mana dah ditentuan jodoh yang tak ada. Itu pun qadariyah juga. Jadi mengobarkan bahawa adapun bagi orang awam, semua yang berlaku adalah perbuatan kudrah Allah. Dia ngobarkan macam tu. Allah Ta'ala randak. Kudrah Allah Ta'ala. Maka yang demikian itu haram. Tadi kita ngobarkan benda tu berlaku dengan kudrah Allah. Apa yang kita hendaki tuan-tuan, berlaku tadi ialah dengan berlaku perkara tadi dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu haram, kata setengah ulama. Makruh selama ia tidak beriktikad kudrah yang memberi kesan dengan sendirinya. Makruh selama mana ia tidak beriktikad
yang memberi kesan dengan sendirinya. Kita dah bincang dulu bahawa kita ni berkuasa dengan kuasa. Sebab apa? Kita nak elak perbincangan ni, dia nak membersihkan Tuhan itu daripada Allah tu perlukan pula kuasa untuk ianya berkuasa. Bukan terpisah. Manusia memanglah terpisah. Dia perlukan sijil, dia perlukan apa untuk berkuasa. Dia perlukan kedudukan untuk berkuasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak memerlukan perkara-perkara tersebut. Kalau dia nak buat pun memang dengan kudrah aja. Memang dengan kudrah aja. Tapi i'tikad kita, pegangan kita sesungguhnya di atas zat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Tetapi jika beriktikad kudrah yang memberi kesan dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya jadi kafir. Maksudnya jadi macam ni sebab kudrah Allah Taala. Dia pisahkan Allah satu, kudrah satu. Allah satu, kudrah satu. Berlaku benda ni buat kudrah. Berlaku ni kudrah. Berlaku jadi kudrah. Dia pisahkan. Maka kalau dia beriktikad macam tu, menjadi kafir. Menjadi kafir. Yang sebenarnya, maka, okey, ni tu kita nak pegang apa? Maka yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrah, mempunyai kebesaran, pemerintahan yang meliputi segala makhluk. Semua makhluk di dalam kekuasaannya. Sebenarnya. Maka yang sebenarnya yang kita nak pegang macam mana? Maka yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrah. Tak boleh ngomongkan ini kudrah Allah. Terpisah macam tu. Kudrah Allah tidak. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrah telah yang bersifat kena ikut macam tu. Allah Taala yang bersifat kudrah itulah yang telah menentukan keadaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrah. Tadi ngomongkan ini kudrah Allah Taala ni, tak pek kita nak lawan ni dah. Yang pisahkan ya. Itu yang betul. Maka yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrah, mempunyai kebesaran, pemerintahan yang meliputi sekian makhluk, semua makhluk di dalam kekuasaannya. Okay. Habis itu Jadi sekarang ni dalam bab kudrah ni apa yang kita nak pegang tuan-tuan? Iaitu bila kita bercakap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrah. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kudrah. Lingombakan kudrah dia. Allah berkuasa dengan kudrahnya, tidak. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya yang bersifat kudrah. Mempunyai yang bersifat kudrah itu, jangan lupa. Seterusnya. Okey. Dalam bab kudrah ini, apa yang kita nak i'tiqadkan? Apa yang kita nak i'tiqadkan? Kita nak pegang macam mana? Kita nak pegang apa? Kita nak pegang apa? Kita nak pegang apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kuasa menjadikan, meniadakan. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berkuasa menjadikan dan meniadakan. Simple benda tu. Tapi kadang-kadang banyak orang lupa kan. Sebenarnya Allah Ta'ala yang menjadikan dan meniadakan. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan dan meniadakan. Kadang-kadang banyak kita lupa perkara itu. Dan ada 10,000 tu dapat dia selesai. Ada dia 10,000 dapat dia selesai masalah tu. Bagi dia 10,000. Dah duit tu lah ngabah nentu kan. Ada 10,000, bagi dia kereta dapat dia selesai kan. Dah, kereta tu lah nyelesai masalah dia. Bagi dia mutu dapat dia selesai kan. Sedangkan i'tiqad kita cakap boleh tuan. Tapi i'tiqad kita jangan macam tu. Memanglah kita nak faham bahawa ada kereta dapat dengan kalau kaya. Cakap macam tu. Tapi i'tiqad macam mana?
Bila kita, orang belajar tauhid ni ada dua. Satu benda cakap, satu benda i'tiqad. Satu benda cakap, satu benda i'tiqad. Dua benda tu. Saya tulisnya, tak ada makit kan. Satu benda cakap, satu benda i'tiqad. Ada dua. Satu yang cakap, satu yang i'tiqad. Kalau tengok pakai cakap, Bauri dan 10,000, Bauri dan 10,000, dapat dia keluarkan yang tu. Cakap. Tapi jangan sampai beriktikad bahawa 10,000 nantilah yang akan melokaikan masalah dia. Tak boleh ngobarkan. Bauri 10,000 selesailah. Iktikad kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kuasa menjadi dan meniadakan. Allah Ta'ala yang berkuasa nak bagi jadi ataupun nak bagi tak jadi. Itu i'tikad kita, pegangan kita. Ingat zaman tuan, Allah Subhanahu Ta'ala sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan. Menjadikan itu ialah benda yang dijadikan dan meniadakan dan juga mentiadakan. Semua tu dengan kehendak, dengan kuasa, dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam. Dan hal yang berlaku dalam masyarakat manusia kerana perintahnya. Apa yang berlaku dalam hal kehidupan manusia kerana perintahnya. Perintah apa? Perintah Allah meliputi tiap-tiap sesuatu. Jadi dalam bab ini, qadar ini, kita nak pegang apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan. Satu. Bab-bab menjadikan ini semua Allah Ta'ala. Dan meniadakan. Bab-bab Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mentiadakan. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa untuk mengubah. Apa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa meliputi segala sesuatu. Ada empik itu. Dia menjadikan, dia meniadakan, dia mengubah dan menjadi, meniadakan, mengubah dan kuasa meliputi segala sesuatu. Sekalian makhluk di dalam genggamannya, sekalipun, itu tuan-tuan, ya, sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukan, nanti kita bincang. Ini konsep dulu. Sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukan dan mengerjakannya, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Menggerakkan tangan kan, segerakkan tangan saya. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Memang saya gerakkan. Tapi bolehnya saya menggerak ini dengan kudrah Allah. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Memang kita gerakkan. Tetapi bolehnya menggerak itu dengan kudrah Allah Ta'ala. Sebab menjadikan, mengubahkan ni, meniadakan, mentiadakannya, semuanya berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Saya ke kanan, saya ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Memang saya gerakkan. Tetapi kita mengobarkan bahawa zahirnya kita gerakkan. Tapi hakikatnya adalah dengan kudrah Allah Ta'ala. Macam tu. Zahirnya kita gerakkan. Tapi hakikatnya ialah kudrah Allah Ta'ala. Jadi orang bertauhid ni dengan sendirinya, dia tasawuf dia kuat. Orang bertauhid dengan sendirinya, tasawuf dia kuat. Sebab, ialah, segalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukan dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Allah. Itu saya ngomongkan tadi, bondo cakap, i'tikad. Cakap bolehlah. Betul boleh cakap. Kau beri dan 10,000, dapat engkau kaya. Jangan sampai i'tikad. Memang dapat ni. Habis. Malah itulah amalan kita. Kau bagi dan 10,000, dapat engkau kaya. Cakap boleh. Jangan sampai i'tikad.
pegang. Dapat lapang lah dah dapat 10,000 ni. Kerana 10,000 kita dapat tu tuan-tuan, bila-bila hilang. Pergi kat bank dah kau ada scammer, habis 10,000. Hilang. Lepas tu dapat 10,000 tu cek pula, tendang pula. Tak boleh nak dia apa kan? Nak dijual kat bank, cek tendang, habis. Jadi i'tikad kita bahawa kau bagi dan 10,000, insya-Allah dapat engkau kaya. Tetapi kita cakap kita macam tu, tapi i'tikad kita jangan bahawa bolehlah, confirm lah, memang boleh. Bahawa kena ingat bahawa dia dapat 10,000 pun boleh ke tidak nanti Allah Taala yang akan menentukan. Kalau dia tak boleh pun dapat 10,000 dia tak dapat dan kelokai kan, maka Allah Taala tentukan. Kalau dia dapat pun maka Allah Taala yang tentukan. Sebab kita ni sentiasa terikat dengan Allah Taala. Segalanya kita ni terikat dengan Allah Taala. Yang penting tuan-tuan disebut situ apa? Kita pegang yang itulah. Dan itulah kita mengaji tauhid kan. Dan itulah kita mengaji tauhid. Sekalipun pada zahirnya, dia kata, sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukannya, sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukannya, kita makan, kita ada duit, kita pergi masjid, kita pergi surau, semua itu zahirnya kita lakukan. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala punya kudrah. Allah Subhanahu Wa Taala punya kudrah. Contohnya begitu. Kita tengok Ustaz 56 tu. Sebab kita nak tolak sefahaman Qadariyah kan. Manusia itu hanya berusaha dan berikhtiar. Itu penting kan. Kerja kita berusaha dan berikhtiar. Manusia cuma berusaha dan berikhtiar. Itu kerja kita. Kau pula tak nikah lah. Allah Ta'ala dah takdiran. Dah. Jadi Qadariyah. Semua disalah Allah Ta'ala. Semua disalah Allah Ta'ala. Semua mengumpat Allah Ta'ala. Mengumpat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan. Yang cantik dah bahagian dia. Allah salah. Dah bahagian dia. Tahu kau tak nikah, berusaha lah. Ada usaha tak baik tak? Ada usaha baik tak? Kena nyalah. Akhirnya berarti nyalah Allah Ta'ala. Nyalah Allah Ta'ala. Sebab itu akidah kita tuan-tuan, bahawa manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Jangan dalam cakap boleh. Cakap umum okeylah. Tapi waktu kena ngaji, jangan sampai i'tikad. Allah Ta'ala ada orang tua dan caniah. Yang terima je lah. Itu Qadariyah lah tu. Usaha kita usaha. Tak ada kita nak ngobatkan Allah Ta'ala tentukan tu. Usaha. Berusaha. Tinggal lagi bila dah berlaku itu, memang ketentuan Allah Ta'ala, tapi kena usaha. Manusia itu hanya berusaha dan berikhtiar. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Dia terma-terma perkataan dalam kitab Tauhid ni tuan-tuan. Benda tu ialah benda-benda yang kita kena pegang lah. Dia perkataan-perkataan dalam kitab ini, benda tu ialah benda-benda yang perlu kita pegang. Itu pegangan kita. Itu pegangan kita, itu manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi kesan pada mengadakan atau meniadakan. Pada mengadakan atau meniadakan. Macam 10,000 yang saya bagi tahu tadi, bolehlah kita usahakan.
Tapi sebenarnya 10,000 ni bukan tentu memberi kesan lagi. Tak boleh beri kesan kalau tidak dengan izin Allah. Berapa ramai orang yang ada 10,000 akhirnya ditipu dia orang. Projek tak dapat, apa tak dapat. Kena scammer. Ada orang yang dapat 10,000 ni dengan sendirinya elok dapat projek tu. Semuanya bahawa di sana ada satu kuasa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha ikhtiar kita tidak boleh memberi kesan. Itu ya. Usaha ikhtiar kita tidak boleh memberi kesan. Jadi kita pandai ke, kita hebat menjaga ke, kita hebat mengajar ke, kita hebat semua sekali itu sebenarnya Allah Ta'ala yang telah mengizinkan dengan kudrahnya. Allah Ta'ala yang nak dengan kudrahnya, yang telah mengadakan dengan kudrahnya. Manusia itu hanya berusaha dan berikhtiar. Itu pun tidak boleh memberi kesan pada mengadakan atau meniadakan. Hanya usaha dan ikhtiar tersebut disebut sebagai mudkhal. Mudkhal. Jalan pada menjayakan sesuatu. Jalan pada menjayakan sesuatu. Tempat masuk. Tempat masuk. Nanti tengok contoh ya. Contohnya putus. Contohnya putus. Sesuatu benda, maka jalan yang nak putus benda itu mesti dipotongkan. Perbuatan potong itu dinamakan mudkhal. Mudkhal ni ialah tempat masuk. Tempat masuk. Tempat masuk perkara tadi. Dia bukan apa tu, kalau kita lihat itu cuma sebagai laluan je. Itu cuma sebagai laluan saja. Dia cuma sebagai laluan. Dia sebagai laluan. Contohnya putus. Satu benda yang hendak kita putus, satu benda putus, contohnya putus satu benda. Maka jalan yang nak putus, benda itu mesti dengan dipotongkan. Mesti dengan dipotongkan. Perbuatan potong itu dinamakan sebagai mudkhal. Maka bukan perbuatan potong itu yang memberikan kesan pada memutuskan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memutuskan itu adalah Allah Taala. Saya putihkan ni. Saya putihkan ni kan. Perbuatan memutuskan benda ni, saya kuyakkan benda ni. Ini pintu masuk je. Masuk je ni. Tapi yang memberikan putus itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan dengan kudrahnya, benarkan aku saya putuskan ni. Berapa ramai orang boleh buat macam ni? Tapi tak boleh nak buat sebab tangan dah stroke. Tali, cuba tarik. Tak boleh. Dah tak boleh tangan ni. Tengok. Berapa ramai orang boleh buat perbuatan macam saya buat ni. Cuba kau putihan. Putihan. Saya boleh putihan. Cuba panggil orang yang capo-capo tu. Kawan-kawan kita yang seruk tu. Cuba putihan. Tak dapat dia dah. Sebab kudrah tu Allah Ta'ala dah ambil. Tak ada pada dia. Jadi kalau kita ngobatkan putus. Maka putus tadi. Ini jalannya tidak semesti semua orang yang boleh buat macam ni. Dia boleh memutuskan. Maka bila kita boleh buat macam ni, jangan ngobatkan saya yang buat. Tak. Kau boleh dah stroke kan, tak payah kau buat dah. Bahawa yang izin kau buat macam ni, putihkan ni, ialah Allah Ta'ala. Jadi macam tu kita punya tuan-tuan. Orang yang belajar tauhid ni. Tak ada dia sombong tau. Dan dia 10,000, siaplah kau. Boy. Dia tak sombong. Sebab, cantiklah contoh yang tadi. Putus yang saya bagi tadi. Dia kata contohnya putus. Contohnya putus. Pakcik contoh dia bagi tuan. Contohnya putus. Putus apa? Putus sesuatu benda. Putus satu benda. Maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Itu jalan. Perbuatan potong itu dinamakan sebagai mudkhal, jalan masuk. Maka bukan perbuatan potong itu yang memberi kesan. Semua dengan izin Allah Ta'ala.
Maka bukan perbuatan potong itu yang memberi kesan pada memutuskan. Bahkan sebenarnya Allah yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pegang pada awal tadi. Mengada, meniada, mengubah. Allah Ta'ala tu yang menjadi, yang meniada, yang mengubah. Semua tu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita bukan dengan, sebab tu dikatakan Al-Qadariyah tu, orang yang berpahaman Qadariyah itu ialah Majusi kepada umat ini. Majusi kan? Majusi ni dia terikat pahaman dia kepada kuasa baik, kuasa jahat. Kuasa baik pada kuasa jahat. Kuasa baik, kuasa jahat. Gelap, terang. Gelap, terang. Hitam, putih. Hitam, putih. Dia letak macam tu. Dua unsur. Tapi kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil contoh yang dia bagi tuan-tuan. Ada orang ngobat. Ada orang ngobatkan kok macam tu. Allah Ta'ala berikan Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan keburukan. Allah Ta'ala memberikan kebaikan, keburukan. Baik buruk tu pada pandangan kita. Kita gambarkan apa Allah Ta'ala ni. Buruk waktu budak tu bagi lahir dah kono. Apa Allah Ta'ala ni plastik tu Yasin Nuwara tu. Cubalah kau lindungi. Supaya dia tak meninggal macam tu. Duduk di kursi meninggal macam tu, dihina pula orang. Kita ngobarkan pada kita buruk. Buruk tu pada kita. Pada Allah Ta'ala, tak, kemuliaan. Orang Palestin tu. Kita ngobarkan, tahu pun apa Allah Ta'ala ni kau tak tolong-tolong. Allah tak tolong. Pada kita buruk. Tapi pada Allah Ta'ala itu kemuliaan. Sebab baik buruk ni kalau kita lihat, pada sisi manusia jangan dikira. Baik buruk ni bukan pada sisi manusia. Sebab kalau Palestin tuan-tuan, kalau saya melancong sikit, berapa ramai orang yang masuk Islam hasil daripada apa yang berlaku di Palestin. Berapa ramai orang yang masuk Islam hasil daripada apa yang berlaku di Palestin. Bilangan yang masuk, bilangan orang Palestin, bilangan orang Palestin yang meninggal itu sesungguhnya kalau dibuat kajian wallahu alam mungkin lebih ramai lagi bilangan orang yang masuk Islam daripada bilangan Palestin yang meninggal dunia. Kita nampak buruk, tapi Allah Ta'ala itu pada sisi Allah Ta'ala itu baik. Jadi baik buruk ni jangan ngomongkan pada kita. Sebab itu tuan-tuan, bila ada pada buruk, jangan kita ngomong buruk. Minta maaf. Ada tu, saya dulu ke kampung, biasa ada orang kampung kan. Cilako Allah Ta'ala dia. Kalau dia tu dia nak motong ni kan. Macam tu bah. Kau tahu dia nak motong ni hujan lah. Ya betul lah. Macam tu kau bah. Tuhan dia pun. Konon-konon dia rapat lah Allah Ta'ala tu. Konon-konon macam tu, dia boleh cakap dengan Tuhan tu. Konon-konon dia cakap dengan Tuhan tu. Tapi sebenarnya tengok. Dia tak ada adab dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan ni tuan-tuan. Setengah ulama' dia bincang. Kita nak ngobarkan berkenaan dengan Allah Ta'ala yang menjadikan ni buruk, semua buruk tak boleh. Sebab buruk tu pada kita. Berapa banyak perkara-perkara yang buruk tetapi memberikan kebaikan pada kita. Perkara-perkara yang tak baik, yang buruk pada pandangan kita, tapi akhirnya memberikan kebaikan pada kita. Berapa ramai orang yang sakit, dia ingat Allah Ta'ala. Yang sakit dia buruk, tapi dia kembali pada Tuhan dia. Berapa ramai orang yang bankrupt, maka dia kembali pada Allah Ta'ala. Itu nak ngabarkan, itu benda lah yang kita lihat. Jadi pada Allah, semua yang dibuat tu baik. Semua yang Allah Ta'ala buat tu baik. Okay, kembali balik. B itu dia kata, dengan ibarat lain, dengan ibarat lain, manusia itu seperti kolam. Berjalanlah kolam itu pada menulis sesuatu huruf.
dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya qalam yang menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Maksudnya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Macam ni kan? Saya tulis dah. Qalam saya. Okay. Siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Pen ke saya? Siapa yang tulis ni? Siapa yang tulis? Buku contoh. Yang itulah dia kata. Siapa tulis ni? Siapa tulis? Pen ke saya? Pen ke saya menulis? Saya nulis. Saya nulis. Pen ni dia jalan aja. Maka kita macam tu lah. Kita tengok macam tu tuan-tuan. Memanglah saya makan. Memang saya makan. Tapi yang mengonyang itu Allah Ta'ala. Ya. Umpama dia kata, ibarat lain umpamakan manusia itu seperti kolam. Ini kolam kita ni. Kolam. Jadi dia kata, berjalanlah kolam itu pada menulis satu huruf. A. D. Dengan ibarat lain diumpamakan manusia itu seperti kolam. Yang maka berjalanlah kolam itu pada menulis satu huruf dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis. Kolam yang menulis pada zahirnya. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Maksudnya penulis hakiki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang saya sebut tadi tuan-tuan, dia ada benda, saya ulang balik tuan-tuan. Dia ada benda apa? Benda cakap, benda etikot. Kena ingat tu. Mana kita pun macam tu lah. Ada benda cakap, ada benda cakap, ada benda etikot. Ada benda cakap, ada benda etikot. Sebab tu kita bukan macam orang awam tadi. Kita bukan macam orang awam. Jadi orang menguji tauhid ni special lah. Senyap jadi kan. Dia tenang je. Tapi dalam itu dalam lagi. Dalamnya dia makan. Dia buat kerja. Dia menyaga. Dia menukang. Dia mengajar. Tapi dalam itu deep dalam betul dengan Tuhan. Itu orang menguji tauhid. Dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti kolam. Maka berjalanlah kolam itu pada menulis sesuatu huruf dengan mengikut kehendak si penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya kolam yang menulis. Adapun hakikatnya ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Maksudnya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Tuan-tuan pernah tengok wayang kulit tak? Wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit kita tengok kan. Wayang kulit tu sebenarnya banyak unsur akidah tu. Sebab tu kalau sebelah di mana? Sekolah Jawa kan. Di antara kaedah dakwah Wali Songo, ada menyatakan wayang kulit yang berkenalkan ialah Wali Songo. Wali Songo yang mengenalkan wayang kulit. Wayang kulit tu dia banyak konsep dia. Konsep ketuhanan. Hidup kita ni macam wayang kulit depan tu. Kan? Yang menentukan siapa dia? Tok Dalang. Itu konsep bagaimana Wali Songo menyampaikan konsep tauhid kepada masyarakat Jawa satu ketika dulu. Dikaji, budak-budak sekarang ni ada satu kajian dinamakan subjek metodologi dakwah. Metodologi dakwah, kaedah dakwah. Di antara kaedah dakwah yang digunakan ialah kaedah yang digunakan oleh Wali Songo. Kaedah yang digunakan oleh Wali Songo. Sampai sekarang ni, lagu-lagu Wali Songo tu kalau tuan-tuan dengar, menarik. Saya bagi, balik dia tuan-tuan lagi. Buka. Tambang Ilir. Balik carilah. Itu lagi Songo, lagu Wali Songo. Tambang Ilir Wali Songo. Lagu yang dia buat. Tambang Ilir. Narik lagu dia.
Nak kembali balik macam mana wayang kulit. Wayang kulit tu, itu di antara, macam mana? Kembali kepada kudrah Allah Ta'ala. Yang berkuasa tu Tuk Dalang. Jadi wayang kulit tu menggambarkan hidup kita macam tu lah. Hidup kita macam tu. Okay. Seterusnya dia kata, untuk kenyang, hendaklah kita makan. Untuk kenyang, hendaklah kita makan. Tetapi bukanlah makanan yang mengenyangkan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkuasa memberikan kekenyangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkuasa memberikan kekenyangan. Kita ada 11 minit, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil buku saat 59. Saya pegang yang ni dulu. Saya sebab takut ni tertinggal. Dalam tempoh seminggu ni kan, setelah kita dah sampai ni, kita pegang dah tahu. Ambil 59 dia. Jumpa tak? 5. Jumpa eh? 59 V tu. Jumpa tak? V. Sebahagian orang Islam mengikut pahaman Jabariyah sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya. Sebahagian orang Islam mengikut pahaman Jabariyah. Jabariyah ni semuanya Allah Ta'ala tentukan. Walaupun mereka tidak ikut pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan perkara tersebut. Gerak-geri dan tutur kata setengah orang Islam menunjukkan dia berpahaman dengan pahaman Jabariyah, iaitu semuanya Allah Ta'ala yang tentukan. Bagi menguatkan kenyataan ini, diambil daripada kepercayaan mereka tak kala berkata, kenapa awak tak naik haji? Kenapa tak pergi haji? Dia jawab, belum ada saru. Kalau ditanya apa sebab si Polat itu bercerai, maka dijawabnya sudah takdir. Bila ditanya lagi apa sebab nakal, mencuri atau tak maju, maka jawabnya sudah nasib dan sudah bahagiannya. Maka percakapan itu dengan terang bersetuju dengan pandangan Jabariyah. Jadi, kita apa tuan-tuan? Kita berusaha, tapi yang tentukan itu Allah Ta'ala. Tak boleh kita gambarkan, kalau baju macam ni tak, dah takdir padahal usaha tak ada. Tak boleh kita gambarkan macam tu. Kita gambarkan, saya dah berusaha. Saya telah berusaha. Itu pahaman Jabariyah, tak boleh kita gambarkan macam tu. Jadi kesimpulan tuan-tuan bahawa apa yang kita nak faham, yang kita bincang hari ini, kita ambil balik buku 55 tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang punya kuasa menjadi dan meniadakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam ini dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia, semuanya meliputi pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya buku surat 56, manusia itu berusaha dan berikhtiar. Itu pun tidak boleh memberikan kesan. Contohnya yang kita berikan tadi ialah, contohnya usaha kita tu sebagai, kita gambarkan jalan madakhal saja. Jalan. Seperti mana pen tadi. Tak boleh kita gambarkan pen jalan sendiri, tak boleh. Pen ni kena usaha kan. Berusaha. Siapkan dia punya pen ni, kena ada dakwat dan sebagainya untuk dia boleh digunakan. Maka sesungguhnya macam itulah contoh yang bagi kita. Jadi kesimpulan orang berakidah ni, tuan-tuan, dia akan sentiasa berhubung Allah Ta'ala. Apa dia buat semuanya Allah Ta'ala. Apa dia buat semuanya Allah Ta'ala. Tak pernah tercik apa dalam hati dia menyatukan itu dengan kehendak kuasa dia. Boleh Wallahu a'lam. Dah sikit lah. Minta maaf kalau ada talung kata atau kasar bahasa. Kita doa mudahan Allah tak berikan kepahaman kepada kita. Allah faqihna fiddin, Allah faqihna fiddin, Allah faqihna fiddin. Wallahu a'lam. Ada soalan tak, bang? Boleh Dia belajar tauhid ni, makin lama kita belajar kan, Tuhan ni benda tak boleh kita nak kenal. Makin lama kita belajar, makin lama kita tak kenal. Ya, macam tu. Benda ni benda. Akhirnya kita rasa sampai satu tahap menyatakan kita ni semuanya dengan genggaman dia. Tapi makin belajar kita rasa sebab Tuhan tu satu zat memang tak boleh nak kenal.
Tak pernah badeng kenal Tuhan. Bohong lah tu. Sebenarnya mungkin lama tak kenal. Macam mana kita nak kenal benda yang tak pernah nampak. Perlahan dan insyaAllah. Wallahualam, minta maaf ada kata terkasar bahasa, nanti kita sambung lagi. Perlahan. Sampai itu tuan, cubalah merajaah. Tengok angkuhan lain. Wallahualam. Ada tambahan, Mam? Wallahualam. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, lambat sikit.